السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكم في القصاص حياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور
Sadaqallahul azim. Itulah ayat-ayat sambungan daripada ayat yang telah kita lalui, masih lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 179 hingga seterus. Dan ayat yang kita mulai ini masih lagi berkaitan dengan masalah qisas, iaitu balas di atas apa yang dibuat dilakukan jinayah. Nah, apabila seorang buat berlaku jinayah, buat salah di atas orang lain, dia ada hak tutup balas. Dengan syarat-syaratnya tu halusi disebut dalam kitab-kitab fiqh lah. Cuma kita mengaji dalam ayat ni merupakan asal, ataupun kalau kita mengaji kitab merupakan matan. Nah, bila matan juga nak reti dia tu kena mengaji syarah banyak lah. Begitulah ayat ini merupakan asli, asal, pokok. Untuk nak reti dia tu kena ditolongkan dengan ilmu alat banyak. Sebab tu yang berkeahliannya bagi ulama al-mujtahidun, mereka itulah pungut istinbat ambil daripada Quran secara alat-alat bagi mereka. Yang tubik ke hukum itu, ini, itu, ini. Nah, sebab tu kalau kita mengaji lah fiqh, ikutlah dalam ilmu apa saja ilmu tepat mustanad ambil Quran hadis, dia kata wal aslu fiha qauluhu ta'ala. Dia kata gitu. Ay wal dalilu 'alaiha, ialah firman Allah Taala. Dan hadis riwayat lepas tu kat hurailah. Allah kata begini ni, ambil daripada ni apa pula. Tu banyak tu hukum nah. Sebab tu kita untuk nak reti ni kena pergi dalam tepat dia, iaitu dalam ilmu fiqh hurai mengenai dengan bab qisas, balas. Asalnya ikuti kisah tu, ikuti cerita. Nah, kita tengok cerita bukan? Satu tahun lepas satu tahun dah ikuti supaya berita juga dah ikuti berita. Kalau tidak dia panggil jadi putus-putus tu tak bahaya lah, kena ikuti dari awal sampai masuk. Tu asal lurah qassa. Gak munasabah dengan orang bila orang buat salah ke orang. Khalid buat salah ke si Zaid. Nanti dia diikuti, bukan dia yang begitu saja. Kalau orang tak ikuti dunia, akhirat ikuti. Sampai panggil tabi'at, akan diikuti bercara. Nah, hingga kalau bercara selalu di dunia, mudah-mudahan selesai bercara dengan adil, selesai di akhirat. Tapi kalau bercara dengan tak adil, tak selesai. Itulah kita orang mukmin ni nak kepada dunia tu atina fid dunya hasanah, juga pada akhirat pun nak hasanah dalam kerjaan kita. Bila kerja kita sakut buat salah dengan orang, sakut hak anak Adam orang panggil. Balik pihak yang kena buat jenayah dia panggil al-majniyyi alaih, dia ada hak lah. Kalau dia tu dia kena buat jenayah, siapa kena bunuh, balik waris dia tu ada hak. Waliyud damin dia panggil. Ada hak tutup. Nah, kalau tak ada tutup pun tak lepas akhirat. Nah, itu dia. Kecuali masalah ampun Allah tu syukurlah tu cakap turut peraturan. Nah, Allah nak ampun, nak maaf tu hadiah. Nah, kuasa dia. Dia nak maaf kepada siapa dia kehendak. Tu dia lah. Cuma kita usaha sabab. Peraturannya 1, 2, 3, 4 serah jelah kepadanya. Baik. Kalau gitu ayat ni pendek dia bercakap, tapi ke Allah nah balarahnya. Tengok dia kata nak walakum. Walakum. Kalau yang ngaji dah juga ta'alluq mahzuf khabaru muqaddam sekadar.
hayatun. Tu mubtada muakhar. Tengok terjemahan sekali lalu. Walakum fil qisasi hayatun. Dan bagi kamu. Kamu tu siapa kamu? Asal ayat kepada asal klik pada orang mukmin. Tengok dihumbi ayat pada tu ke dulu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Itu kamu klik pada humbi ya ayyuhallazina amanu. Tapi bukannya umum begitu. Dan bagi kamu asalnya hai orang-orang yang beriman. Tapi orang beriman mana? Orang beriman hak menghendaki bunuh orang nak buat jinayah ke orang tu. Betul. Senang kata ulama al-khitab li muridil qatli zulman. Kamu situ tu tuju ke siapa? Tuju kepada orang yang mau bunuh orang secara zalim. Salah tu hey mu nak buat orang. Dia cakap pasal kapun lah kata. Mu ni dah angin nak buat orang. Mu ni angin nak buat zalim ke orang. Siapa nak bunuh orang secara zalim. Walakum. Dia panggil khitab li muridil qatli zulman. Bagi kamu hei orang-orang mukmin tu klik asal ayat. Yang ni kamu mana? Kamu orang yang mau bunuh orang dengan zalim tu. Fil qisasi. Ulama kedua lagi ai fi masyru'iyatil qisas. Pada keadaan disyarakkan balah ni ada padanya tu hidup. Kalau tak disyarakkan balah tu mati banyak lagi. Ada dalam disyarakkan dijadikan undang-undang balah tu itu hidup. Dirimu sendiri pun hidup. Diri orang mu nak bunuh tu pun hidup. Sebab ada syariat balah. Cuba tak ada balah. Supaya kita nak contoh kita sebagai ayah. Kita punya beberapa orang anak. Anak lelaki lah baliknya. 4-5 ni anak jatuh berturut. Nak sama besar belakang setahun sore. Dah besar juga Allah. Gong-gong tak tahu lah bising kita orang tua. Dah itu ke? Geger. Gak kita pun nanti ayah nak buat undang-undang. Kalau siapa dia buat siapa tak kira lah. Lihat adik buat abang ke abang buat adik kan nanti ayah akan balas. Serius lah sikit. Tu mana dia kata bila ada syariat tu cuba ayah tak ada. Ikut dia. Ikut dia boleh ni pok ni. Muka sama besar bergumong sungguh. Tak itu kan? Kalau buat senyap lagu tu lah. Ayah tegah. Ayah tegah. Ayah berani kerana kebenaran. Bukan bekai semata tu tak. Bukan bekai mutlak. Bekai telak tu salah pula. Ayah bekai, ayah tegah. Siapa dia buat siapa, ayah tak akan berdiam diri. Ayah akan bercara. Siapa yang betul, siapa salah. Gak serius lah sikit. Walaupun berani mana lawan belakang. Adik lawan dengan abang. Berlawan dan lawan sama lawan. Segitu lawan sama lawan. Tapi bila ingat ke pelaturan ayah, takut kerana tu. Bila takut kerana tu tak jadi. Nak saya kasih sikit pun tak berani. Nak tumbuk dia ni tak berani. Rupanya hidup. Dia panggil. Ni Allah Ta'ala kecek ni. Walakum. Dan bagi kamu. Siapa kamu? Asalnya klik pada ya ayyuhallazina amanu. Tapi khususnya bagi kamu. Hai orang-orang yang mau bunuh dengan cara zalim. Begitu juga bukan bunuh saja. Nak buat jinayah orang dengan jalan zalim. Nak meluka orang. Nak tikai orang. Tak apa bunuh pun. Fil qisasi ay fi masyru'iyatil qisas. Pada keadaan disyarakkan. Dijadikan undang-undang balah tu. Hayatun. Hidup. Ulama tafsir pula. Baqa'un azim. Jadi berpanjangnya besar. Mana? Lepas tu. Tengok dia hurai di bawah tu. Dia hurai kata kerana lakah tu dulu.
Sebab apa kata hidup? Kerana seorang, lakah dulu tu dah. Apabila ia seorang ketahui ia, yakin, bukan tahu main-main gitu, tahu yakin ia kan kena bunuh. Apabila ia seorang tu bunuh, yakni akan orang lain. Dah unek dah bukan? Cuba unek tak ada. Bunuh nak bunuh pun tak ada apa-apa. Syariat tak ada masalah. Ataupun buat boleh dibayar masalah. Nah, itu kerana apabila seorang dia tahu kata kalau dia bunuh orang, ada syariat dibunuh balas, nascaya tertegah ia seorang yang kena bunuh dah. Tertegah ia daripada bunuh yakni akan orang lain. Bila dia tertegah tak jadi nak buat, ingat takut ke undang-undang, tak jadi buat, terperanjat pasal orang kapur panggil dah. Ni orang kata apa dia? Orang tu kata fikir itu pelita bagi hati. Jadi bila kita buat dengan tak fikir, tak ada kira dah. Buat nak buat semata. Bila fikir mari, ingat kepada syariat peraturan ada tak di dunia apa di akhirat, fikir mari, hak nak buat tak jadi buat. Nah, fikirnya takut ke undang-undang, walaupun tak takut ke Allah Taala pun tebuh kata. Takut tak jadi buat. Bila tak jadi buat tu namanya apa? Maka menghidup ia seolah-olahnya. Nah, maka menghidup ia seorang tu akan dirinya seorang, diri dia pun hidup. Nah, diri dia tu. Aduh, hidup tu hidup dah. Mana mengekal ke hidup dia tu. Dan mereka ini menghidup ia akan dirinya, dan akan mereka yang menghendaki dibunuh itu pun hidup juga. Zaid, dia hidup, ada azah hati dia nak bunuh Umar. Bila dia fikir, tahu syariat, tahu peraturan agama, ada undang-undang dunia, agama. Nah, fikir mai tak jadi buat. Bila tak jadi buat, dia sendiri pun tak ada kena bunuh. Balah tak ada buat. Balik orang yang nak buat apa hidup, sebab tak ada buat apa. Tu Allah Taala kata, walakum fil hayati afil qisasi hayatun. Tiap mana ya. Bahana kirah lah tu hayatun, hidup ni ke itu balaghah Quran. Kalau tengok hospital lain Jumaat biasa itu ya. Itu kan? Itu di segi balaghah dia. Jadi seorang katanya apabila ia ketahui kata ia kena bunuh. Ia pun kena bunuh dia orang. Apabila ia bunuh akan orang lain. Apabila dia tahu begitu, nascaya tertegah ia seorang tu daripada bunuh akan orang. Itu dah tambah-tambah mendapat. Bila dia tegah daripada bunuh orang, maka menghidup salah dia tu menghidup ia, mengekal ke hidup dia tu. Maka menghidup ia akan dirinya seorang, dan mereka ni menghidup akan mereka yang menghendaki dibunuh itu. Lalu itulah maka disyariat akan dia akan kisah, akan balah itu la'allakum tattaqun. Itu masuk ayat depan. Dia tergede. Maka disyariat akan dia. Kalau Arab kat fasyuri'a la'allakum tattaqun. Maka disyariat akan dia, yakni oleh Allah Taala, hikmatnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu tu asal la'alla litaraji. Asal. Tapi bila taraji daripada Allah menunjuk atas mesti. Mesti kamu jadi orang takwa. Mudah-mudahan kamu, hai orang mukmin, memelihara tattaqun mai daripada ittaqa yattaqi, klik pada asal sulasim jarak kalimah waqayaqi wiqayah. Tu takwa. Takwa asalnya waqya. Mengaji klik asal lurah. Tu dia. Waqayaqi apa makna? Pelihara.
beringat. Tu makna wiqayah. Kalau kita nak berjalan, utama sekali kita nak berjalan, kita tahu kata tempat ni tempat bahaya. Tapi kita camping kena pergi juga. Tempat ni tempat bahaya. Tapi kalau tak sabit camping, tak lalu ke tempat bahaya tu. Tapi terpaksa dah kita kena pergi juga. Maka pergi dengan apa orang panggil? Dengan hati lorat kita sini panggil, pergi dengan beringat. Kalau ke sana panggil, pergi dengan hati-hati. Dengan hati-hati. Kalau dalam siya panggil apa? Pergi dengan rahmat rawang. Bukan pergi kong kita dah. Juga, untuk gini sama dah. Kanan pun beringat kiri, pun beringat depan lagi belakang. Pun kita naik kereta, mutu di jalan bahaya. Tapi jalan dah ni, bahaya cara lah ni, tapi lari laju. Kalau dulu, bahaya sungguh. Titi retak watannya. Pada main dulu boleh nampak lah, letak kuas sungguh. Siapa redul di atas tak berani, ku turun. Tinggal dreba je. Pakat turun habis. Turun jalan kaki, lakah jemerai retak gidul di sana, pakat duduk ita tayar. Kau ni sikit. Mana pula? Kita jikwi yang main dulu, dreba lopala tu berikut tu. Lah itu ke? Kau ni sikit. Dah patah so, bawa balik dengan tayar. Tak serius kan nak bilpah dah. 2 butuh matanya pun berapa kilometer dah tu kalau pergi. Jalan laju. Nak ayat tu pergi dengan takwa sungguh. Silap dung kalau dah. Begitu juga kita lalu kok jalan tempat kacau duri-duri. Tunggu beringat. Tu rupa takwa. Sabit tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila tanya apa takwa? Iaitu sebagai kita berjalan di tempat yang ada bahaya. Tu nak letak kaki sebelah-sebelah kena ini kena. Selamat. Tak, kisah. Akik nak tak yang kedua, kena. Tak pula. Takut kena kaca, kena paku, duri. Tu bagaikan takwa. Sabit tu pada awal tak kala ittaqullaha haqqa tuqatih. Ditafsirkan dia, an yuzkara wa la yunsa. Bahawa diingatkan Allah, tidak diterlupa. Pas tak berat. Wa in yuta'a wa la yu'sa. Dia taat patuh sungguh-sungguh, tak boleh diraka sikit pun. Berat. Ayat tu dimujur mai hak belakang ayat mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Kamu takut beringatkan Allah, qadar kamu mampu. Lenggalah sikit. Kalau mula ke ittaqullah ditaukid dengan haqqa tuqatih. Ai taqwa tuqatan haqqatan. Hak tu berat. Siapa lembut lutut bapak sahabat dengan makna ayat tu berat artinya. Tapi bila mai mastata'tum tu jadi malah qadar mampulah. Demo sekadar pada demo kita sekadar kita. Piko mesti piko tapi qadar pada ngaran lah. Tak itu kan. Masya-Allah. Tuhan dengan hamba ni begitu. Tapi hak ni jadi keunik sebab apa? Kalau kita tengok nampak balah tu bahasa berat betul kalau orang tak faham, ada celah agama. Agama ni berat. Bukan berat. Agama jaga selamat. Tapi dah kita tak faham, kita sedih lagi kita celah itu apa ya agama lah. Berat. Tak ada ayah. Inna dina yusrun. Itulah dia kata. Sesungguhnya agama mudah. Dan Allah sendiri pun dia katakan, yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Tu sikit lagi ada depan. Dia wajib puasa. Allah tidak kena nak mempayahkanmu. Allah kena memudahkanmu. Allah kena menyenangkanmu, bersihmu. Tapi dah nafsu kita masih cemar dan kotor, tak nampak situ. Kita nampak payah agama. Berat agama. Hanya nampak gitu. Walau bukan berat agama, berat nafsu kita. Nak tu gitu. Sebab tu kita kena menyucikan, bersih, lawankan nafsu. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kan? Itu dia. Tengok sini dah. Dia kata disyaratkan balah tu hidup. Disyaratkan balah. Walau kita faham kasar-kasar kita dan balah, matilah. Nah, ni kena bunuh dah. Balas pula. Dua. Kalau orang bunuh tu orang 2-3 orang. Orang bunuh 10 orang. Kena bunuh balas habis 10 tu. Tak mati banyak.
Apa kata hidup kau mana? Mu tak faham. Kata. Ini kan Quran kecek ni nak. Maknanya bila ada syariat pada kisah itu, mu seriuslah nak buat. Bayar berada, tak boleh bayar. Tak boleh bayar. Kalau tuan hak dah nak tutup darah, kena serah. Wajib atas orang bunuh tu, wajib atas. Tak serah tu haram pula. Sebab kutiba alaikum. Kalau lepas dah nak. Alaikum ala siapa? Alal qatilin. Wajib atas orang tu. Kena serah. Tapi wujud juga syariat Islam kita ni, tak ada kata tutup. Serah semata dah. Hak ni tanya balik nung. Balik nung pun tak ada mesti juga. Nak pada bunuh balas. Balas puak kami setuju tak payah balas lah. Bayar. Dia. Kata. Dengan lepas dah. Lepas tu mai sini kata hidup. Ya ulil albab. Undur kelihak lakah sikit tu. Sahabat bila tengok di tafsir ulama dia baru kita, oh dia nampak. Lalu sungguh. Walakum nampaknya tuju yani limuridil qatli zulman. Dia kena kayak gitu. Bagi orang yang nak bunuh secara zalim. Hak tu tak ada kisah tu. Jadi mafhumnya orang yang jadi satu kerja tu ke bunuh kan? Dia panggil jallad. Nah, kalau kat tanah, ada kat tanah Arab kan, dia ada tukar juru bunuh kan. Dia panggil jallad. Bila orang jatuh hukum yang kena bunuh, tukar tu hari tu. Nah, mahal tu pun kata dia ni siap-siap sudah. Kalau tu kena bunuh nak pacun untuk itu. Dapat je sekian berapa nak pacun sekian. Matawai sen kan kerja dia tu. Siapa pak tu kah dekat. Dia cakap, "Pah." Gi kerja dia hatu ya, pop. Gi. Hak lain pula sambut mari apa ini mandi semaya. Kan? Ini apa di kebajikan ni? Kebajikan ni. Sebab wajib kan? Kerja bagi wajib. Betul dah kerja atas suruh, rupa menumpah darah pun wajib. Boleh pahala. Tugas dia. Orang nak menyuruh kena buat, orang tak pandai tak boleh. Keluar puak tu salah pula. Nak bijak pandai cara dia. Puak sekaligus. Betul, pergi selalu. Apabila bahasa hak rejam pula. Penuh tak duduk tengah juga. Apa kat pegang? Nah, Masya Allah. Di Islam jah. Tak boleh hak besar sangat. Cepat. Hak kecil sangat. Lambat. Nak hak tengah batu tengah. Tu kan? Dia main dengan lori cuah keru batu keliling. Apakah ambil siapa nak kebajikan? Ambil buat tiga pop. Carak pula tak beri kesia. Suruh beri gerai. Lepas kita nafsu lah kesia pula dah ketika tu. Kalau kata jangan kesia ke dia, kau gerai. Ya nafsu ni tengoklah buah tak buah dia. Itu kan. Hak syarak suruh kesia selalu. Nah, wala ta'khuzkum bihima ra'fatun. Tu. Saya kata, jangan mengambilkan kamu dengan pada apa merejamkan itu, pada membalunkan tu oleh kesia belah. Jangan jadi marah gitu. Tu. Bandingnya supaya orang tak ada suruh tapi kita buat gerai kau dia melotar. Yang jadi orang tak ada suruh pun. Orang suruh melotar bismillah Allah akbar. We jatuhlah macam merah dah. Bismillah. Hanya ambil payung syaitan bung. Siapa suruhlah tu? Ambil selipar syaitan bung. Nano syaitan mung tulah syaitan main lagu tu. Tak itu kan? Malaknya syaitan bung kita main selipar mung. Nano? Syaitan aku temung syaitan. Tapi kena pandai tak ada jangan tu belum tumbuh ada asal dah. Nak ayat kan tu. Nafsu dia balas tu. Nyamai gerai kok si. Orang suruh melotar bismillah Allah akbar. Gitu. Ini pegang dia. Dia kata syaitan. Tak apa tu. Itu nafsu. Baiklah. Ini nak reti tentang ayat sikit. Walakum fil qisasi hayatun. Lepas tu dia suruh. Ya ulil albab. Tengok Allah Ta'ala manggil lembut. Maksud kita hei sekalian yang mempunyai akal. Al-albab jamak pada lubab. Lub. Ini dekat dengan logat Melayu kita panggil. Logat kita panggil tu Arab tu jadi ke Melayu lubuk.
Lubuk hati. Mana hati dia ada lubuk pula tu. Dalam tu. Supaya dalam rumah kita kan dia ada berapa petak, berapa ruang rumah tu. Masuk rumah ni tempat rakat. Dia bucu ni. Hal ini dapur. Tempat masak lah. Haruan ni pula tempat peristirahat gitu. Ada pula tempat bilik. Ni bilik tetamu. Ada pula bilik tidur tu tak boleh masuk kot sih tu. Tak itu kan? Kalau orang boleh masuk pak dalam tu, hebat benar tu. Nah, maka hati kita dia banyak lapis tu. Nah, dia panggil lub. Maka tu dia panggil ya ulil albab. Bila tafsir ya ashabal uqul. Nah, hey ulil albab. Hey orang yang punya lubuk hati. Mana dengan hati dalam dia panggil. Fikir tengok bahawasanya disyaratkan kisah itu ada padanya hidup orang. Dirimu sendiri pun hidup, orang muda angin nak buat pun pakai hidup. Cuba tak ada peraturan, ikut siapa nak buat siapa. Tak sikit hang buat. Nak itu dah. Apa tadilah anak kita. Cuba kita tak melakukan keadilan terhadap anak-anak. Ikut siapa pun tak sikit apa tangan dah. Kita mesti ingatlah anak-anak ada masalah kita tahu kat ayah. Jangan ada siapa tangan sama demo. Memang tak ada hak. Tu adik kata tak berani lah sikit. Cuba kita tak siapa tangan kau. Ni berlaku. Ingat ni untuk kali ni lain kali jangan ulang lagi. Jangan ulang lagi lain kali kalau siapa baik balik abah atau adik wala ada pun ayah ke betina. Ayah ke tanggungjawab. Serius gila. Lepas tu kalau nak puyuh buat amok je tepung itu dah. Tepung dia buat amok dulu ni terdak hak ni buat dulu. Pakat duk dalis belaka. Perangai dalis ni pak tua ni. Pak akhirat pun nak dalis juga tu kata la ta'tazirul yaum. Hari ni jangan berdalih lagi. Kan? Saya sebut dalam Quran. Ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hanya dibalaskan kamu mengikut apa yang kamu kerja hari tu. Nah, tu dia. Dan jangan berdalih. Ni sebab itulah. Lalu tu bila kita ada lagu tu, anak-anak pun lain kali tu ada gapo royak ayah dulu. Tu dia deh. Lama-lamanya pakai royak serabut pula ayah dah. Ayah ni adik ni. Oh Allah. Ni duk ayah ni bay ni. Serabut dah ni lah ikutmu. Sudah. Ni panggil tak bertanggungjawab. Kita sebagai pemimpin rumah tangga tak bertanggungjawab. Selera juga. Jadi pemimpin tanggungjawab. Dah itu kan? Tak saya jadi pemimpin. Tak saya ingat anak cucu tentu dah. Tak ada kena siapa latih dah. Nampak tak? Allah. Lain pada kita jadi pasal latih ke boleh kita serabut tak sih. Turunlah jawatan lain pula. Tak rak dengan masalah. Tak apa. Nah, ini pasal dengan anak nak ke mana? Dia tak lepas. Dia panggil jawatan kita jadi pemimpin dengan otomatik bila ada anak. Nah, Allah. Tak ada anak, nak ke anak. Tengok susah tak ada anak kan? Anak ke anak, ada anak susah. Bahasa dia, dunia darul bala. Darul bala, tempat ujian, tempat tutsab dia panggil. Tak ada lagi dah daripada masalah. Tu kita jadi pemimpin rumah tangga, apalagi jadi pemimpin keluarga pemimpin lagi tu kau lagi luah. Salah cerita email dia. Masya-Allah, walau bagaimanapun kita tengok di sudut tu. Tengok di sudut supaya kita nak jaga dari segi selamat tu kebajikan besar. Bila kita berjalan dengan keadilan, kebajikan besar. Pas teratur tak teratur serah pada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Aku hanya serah pada Allah. Allah lah yang amat mengetahuinya, kan? Itu. Ni ayat ni sikit. Kalau kita tengok lagi tak tafsir besar banyak ni panjang cerita sini. Itulah. Pentingnya kita nak mengerti betul kata antara lain dalam ada bunuh ada balah itu hidup. Aman maknanya dalam ada balah itu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu, harap-harap kamu memelihara oleh kamu memelihara daripada berbunuh-bunuh. Bila ada peraturan kisah tu.
kamu boleh memelihara daripada berbunuh-bunuh. Sebab apa? Boleh pelihara kerana takut akan kawat. Nah, kerana takut akan kawat. Dia tulis tu takut. Pelihara kamu daripada berbunuh-bunuh takut kawat. Dia kata itu ya. Kita nak jadi teratur. Daripada berbunuh-bunuh, perkataan berbunuh-bunuh mana? Daripada berbunuh setengah ke setengah. Bunuh muaku. Apa? Kerana takut takut akan qawad. Apa qawad? Bunuh balah. Bunuh balah. Maka makna qisas itu balasnya. Ataupun kalau nun balasan, balah lah artinya. Dan qawad itu bunuh balah. Jadi mana kita reti daripada situ qawad dengan qisas tu maknanya ada umum khusus. Mana qisas itu balah. Gak balah ni bukan sabit bunuh. Kalau masalah orang hatta tumbuk pun ya ada cara-cara dia. Kalau orang meluka orang, kerak tangan orang, menghilangkan tapa orang cituli, ya ada kisah. Tapi bukan kawat. Kawat ni bunuh balah. Ini melaku pembunuhan cukup syarat bunuh balah. Itu panggil kawat. Ada pun kisah ni umum. Balah. Balah. Faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Siapa buat salah ke atas kamu, maka bolehlah kamu tu dobik. Tak boleh nak balas. Dia takut lebih. Sebab Tuhan benar sekat umpamu. Fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Sekadar. Sabit kalau benda boleh dobik, kalau tikai orang. Tikai orang, sekadar tikai. Tak tahu berapa eci. Tak nak dobik payah. Tak boleh tikai. Tak boleh balas dengan tikai. Takut kita tikai lebih. Hak demo tikai masuk 2 eci. Apa 3 eci. Lebih kan lebih. Salah malaikat tikai sutuk tulang tak apa. Mak guk sutuk di tulang. Tu pun tikai sutuk tulang guk. Tak ada kira lah isi banyak isi. Tu orang ni kuru. Isi nipis sikit dia. Orang ni gemuk isi dia tebal tak kira sutuk tulang buk sutuk tulang. Adil sungguh agama ni. Bukan semata-mata, bukan sebarangan kata orang Indonesia. Bukan sebarangan. Agama ni dia penilaian dia tu tinggi. Menilaikan diri seorang ada harga, tapi kita tak faham nyuap memurah ke orang. Jangan. Dia tahu kata mu maha aku maha, pakat jaga masing-masing bagi maha. Kita buat orang murah apa kita. Tapi dunia punya pasal, nafsu punya pasal dia pergi fikir lain. Allahu akbar. Inilah kita selalu duk minta ke atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kata bila nak hasanah fid dunya ni peraturan dia. Ikut bab dia ada cara semua. Itu dia. Ini kita mengaji melalui tahun dalam syariat agama. Kemudian beralih pula. Ni cerita lain pula. Halih ke cerita lain pula. Ayat dia sebut sikit-sikit. Ayat ada lain pula. Ini kata kalau tak ada ulama menerangkan, kita nak ambil lagu mana daripada Quran. Itu kan. Habis tu kali kesian juga orang tak mengaji kecak. Kita tak saya turut siapa-siapa tu Quran je. Allah. Kita orang dak mengaji tata malam pun tak tahu nak ambil lagu mana. Kena dak tupu ulama dak hurai. Itu. Lepas tu beralih lagi kepada ni bab cara usia pula dah. Tengok ulama ambil cara ni. Kalau hak sani duduk dalam romak jinayah. Romak yang keempat cara bab kisah tu, bab qawat tu. Ada pun nak cara usia dia dalam romak muamalah. Baik. Jadi munasabah kok mana iringan usia pula ni? Ulama kira juga ni ayat ni dengan ayat saat ni kok mana? Saya ni tahu kisah datang ayat belakang usia pula dah ni. Dia kira tak ada munasabah gini ya. Bila orang tu dia kena
apa dia mau buat jenayah ke dia tu, kadang-kadang sakit dia mau nak buat dia mati tapi tak mati. Pada tak mati sakit lah, sakit. Dah sakit kat nak pesan tu, nak pesan ni. Nah, apa lagi zat ku ni duk rasa halaka berat ni. Situ ni mau usia. Ni takut dengan usia pula sini. Tu dia. Lalu mari ayat ni, kutiba alaikum, artinya telah difardukan. Kutiba makna furida, ulzima, ujiba. Maka maklumlah yang memfardu tu siapa? Allah Ta'ala. Orang panggil tak sebut fa'il kerana maklum. Kali bila sebut fa'il bunyi kataballahu alaikum. Boleh kerana maklum tak sebut pun orang tahu, tak payah sebutlah. Kutiba. Bila kita nak tafsir klik bina fa'il, kutiba ay kataballahu alaikum. Telah difardukan. Artinya telah diwajibkan oleh Allah atas kamu. Kita tu jatuh atas sikit tu. Kalau tulis tu telah difardukan kamu. Telah difardukan kamu. Telah difardukan atas kamu. Mana telah memfardu oleh Allah atas kamu, orang mukmin. Bila tu? Nak ipat kutiba duk depan. Iza hadara ahadakumul mautu. Apabila hadir seorang kamu oleh mati. Apabila hampir oleh seorang kamu, apabila hadir hampir akan seorang kamu oleh mati. Tahu mana mati nak mati? Kita ada siapa tahu kita nak mati bila, tak tahu. Lalu tu ulama kedua pula, apabila hadir akan seorang kamu oleh sebab-sebab bagi mati ataupun oleh tanda-tanda mati. Man kedua mudah sikit lagi. Iza hadara ahadakumul mautu ay, dengan tafsir amaratul maut. Itu bersababum min asbabil maut. Jadi kita tahu juga sebab tanda-tanda mati ni dah. Kita pergi ziarah orang, kita tengok pak tu, mari za di hati. Za di hati. Orang jadi bomo dia tengok. Cuma kadang-kadang kena tak kertinya mutuh lalu dah. Seminggu aja ni. Pakai lepas tu bukan cari selera, suruh nak bergalak pun nak makan apa, tak agak gila seminggu. Tak itu kan? Mu boleh duduk semula. Walah, setahun pula boleh hidup pada tu. Jadi tangan buat mutuh gitu, bagi tak tahu. Pun mana-mana. Nah itu kan? Cuma kita kecek cara kita ni. Tengok, kalau tengok tu, malah kali ke persen kak, 30%. 30% lah nak hidup tu. Tu kecek bak sabar. Tak ada salah. Tapi buat mutuh tu salah. Baik. Jadi kita sendiri pun terasa dah kata, kita ni dah berat lah kak. Nak meninggal dah. Ketika itu, dipuaji atas kamu akan usia. Lakah gitu, lakah ya dulu. Al-wasiyatu duduk depan ni, satu Arab kata naib kutiba, walaupun ada lagi wajah-wajah lain. Telah dipuajikan atas kamu bila tu? Apabila hadir akan seorang kamu, kita tambah akan ibhal kata ahadakum tamafuul muqaddam bagi mengaji bagi hadara. Apabila hadir akan seorang kamu oleh mati, yakni oleh sebab ataupun tanda-tanda bagi mati. Kait lagi, in taraka khairan. Asal ayat dia tak ada tulis nun kan. In taraka khairan. Ya ada tanwin tak tulis. Tapi dalam kitab tafsir tulis nun selalu dah supaya senang dibaca. Kalau Quran dia tak tulis nun tu. In taraka khairan. Nun ada pada sebut panggil nun tanwin. Tapi bila kita wasa, in taraka khairanil wasiyatu. Tapi dalam kitab tafsir tulis nun tu baik selalu. Jika tinggal ia seorang kamu tu, jika tinggal akan harta. Bila kata khairan, orang kata harta yang banyak.
Nah, bila kita ni ingat kena mati, pas harta banyak, maka Tuhan panggil ke harta, Tuhan panggil khairan. Ni menunjukkan apa ni? Nak ngerti kalau kita kata Tuhan kata bila kita ni ada milik kebun kita ada, kenderaan motor kereta kita ada, bekas rumah, dan lain-lain lagi barang perniagaan kalau kita meniaga, dan duit simpanan orang lain ni duit simpanan di bank ada, tu Tuhan panggil khairan. Arti isyarat dah pada perkataan harta yang kita nak tinggal ni panggil khairan. Tuhan panggil khairan ni kebaikan. Sebab itulah bila kita pejam mata pak, nama kita tinggal kebaikan. Bila tinggal kebaikan, ngikut bagaimana Tuhan bagi siap-siap dah. Tuhan fardu siap-siap dah. Tuhan mengqaddar, panggil faraid. Bukan faraid. Faraid jamak pada fardun. Fardu mana qadar ditentukan orang ni boleh berapa, ni boleh berapa. Tak lagi pada tu. Malaikat alil asabah tu baknu pula. Jadi kita pejam mata pun tanah kita ada gapo. Bukan kita tinggal sia-sia. Sebab kita tinggal barih usaha kita dengan titik peluh kita dengan jalan halal. Cuba kita mati tinggal barih kita rapah orang. Tu bukan khairan. Mesti atas orang bawah pula kalau tahu katanya kena hantar klik tua ke tidak dikira bercara lah supaya lepas tolong menyenang ke orang mati. Jika ya ada tak berani. Anak cucu tak berani nak sebut. Tak itu kan? Ayah kata ayah meh orang tu apa ni tak beraninya anak-anak tak berani nak kuk kening nah. Tapi bila dia mati anak yang sifat jujur, sifat soleh ni, masya-Allah, dia tahu harta lagu ni ayah dia lagu ni, pak dia lagu ni, dia tahu. Tapi tak berani nak kata apa. Tapi bila ayah mati dia nak bela juga, bela kebaikan ayah dia. Lalu dia panggil orang tua ni tanah demo dah. Maaf dah. Mo sebagai anak maaf, tolong maaflah kat ayah hamba. Tak apa, mau nak jelsa cara bayar, cara ambil kelik Quran apa. Tu nak pada anak soleh tu. Tu nak tinggal waladin salihin yad'u lahu. Nah, hak doa tu doa gi tapi doa lekat hak orang tak agak gi. Ya Allah apalah hutai tak dapat. Tak leh. Jangan siapa orang mati syahid pun sabit dengan hutai tak lepas. Ambil tenak pada anak soleh tu. Doa tu doa lagi, ya Allah apalah bagi aku dan ibu bapa aku. Hak tu cara doa, cara minta, tapi cara menyelesaikan usaha, kita tahu kata dia kata. Sepatutnya kita baiklah siapa-siapa ada tuai hak lekat, ayah mbak ada lekat dengan hak siapa, ada gapo tolong silakan mari. Sepatutnya gitu. Mari ke rumah mai. Mai pak hak demo ada lekat apa tak? Ambon dekat ke tapi tak ada banyak. Apa tu banyak anak tak apa. Tak apalah, ambon maaf. Ya kalau anak baik, orang ni pula mari kesia pula mati dah nak buat gana tukar hari tu. Macam-macam marilah. Tapi kalau anak kaya sebab ayah itu, lagu mana lagu tu, sudah pula dah lapis yang kedua. Ini perlu kita mengaji untuk ambil ingat, untuk ambil fikir dan kan itu tak lepas pada akhirat lah. Tak itu kan? Orang tak percaya ada akhirat apa? Ada akhirat. Apa lagi kita dah percaya siap-siap dah. Itu dia tu boleh ingat gitu nah. Jadi hak ni pula wasiat ni tahu kalau kecak ayat ni mana zahir ayat ni mana wasiat dulu tu wajib. Lepas tu ulama berbicara pula ayat ni muhkamah kan mansukhah. Ada pula tu baik lagi. Kata setengah ayat ni dinasahkan. Nasah tu mana? Masalah asalnya wasiat ke siapa? Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Mana belakangnya ni mari hadis la wasiyata li warithin. Tentang waris tak ada kena pesan. Yang ayat tu dulu nak boleh pesaka kena pesan. Kalau aku mati berilah kepada hak ni banyak ni, isteri boleh banyak ni, anak ni kena pesan. Nah, bila ada pesan ni, bagi turut pesan ni. Tapi kalau tak ada pesan ni, ikut jadi. Bila mari pula, waris tak ada kena pesan dah. Kalau pesan pun tak sah sebab Tuhan bagi siap-siap. Seorang mati meninggal isterinya tak sunyi pada satu dari dua. Wa imma robok, wa imma sumu. Dia kena boleh hanya tu. 1/4 atau 1/8. Seorang mati meninggal suami, wa imma robok, wa imma nisfu. Kan? Tu Tuhan bagi siap-siap. Dia tak ada hendak pesan apa dah. Tapi dulu hendak pesan. Maka ulama kata ayat ni
Wasiat tu wajib dulu. Okey, dinasahkan. Wasiat ke orang. Kata setengah, dak, wasiat tu wajib. Tak ada nasah apa. Nasbah mana? Nasbah kata orang tu bila dia ada tinggal harta banyak, dia kena ada wasiat. Kata dia ada lekat hutang orang, dia ada. Tu wajib wasiat. Tetapi setengah ulama kata wasiat tu disunatkan. Disunatkan. Jadi ala kulli hal diri pesan ni agama menggalakkan suruh pesan. Paling kurang kalau ayah mati mengajilah agama, semaya jangan tinggallah. Paling kurang pesan lah. Jadi pesan ke jalan kebaikan. Baik. Jadi ayat ni kata Allah memperdukan jika tinggal ia akan harta itu. Tak ada kata intara kamalan, tak ada kata gitu. Kata khairan. Nak berarti kata bila kita usaha masa kita hidup ni, kita ada kepandaian, ada orang tenaga orang kita pandai, usaha. Bab menego cara ke buat benar, ke melanai, ikutlah. Bertukar ke apa, tapi kerja dengan molek. Hasil kita dapat dikata boleh jadi nafkah, jadi kebaikan. Bila kita mati, panggil tinggal kebaikan. Anak pula bila kita mati, dia bagi boleh mengikut dia mandi, kita tinggal kebaikan. Lepas tu ketika dia jadi joli, awak boleh banyak haremo. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tinggal harta, memang boleh kat belakangnya joli. Demo, kita tak ada tanggung apa. Kita tinggal baik, we demo. Itu. Sampai tu panggil khairan. Innahu li hubbil khairi la syadid. Dia panggil khairi kata. Innahu li hubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia ni li hubbil khairi la syadid. Sesungguhnya bersangat kasih kepada khair itu. Apa khair? Khair harta tu. Innahu li hubbil khairi la syadid. Baik. Dipuajib apa tu? Akan berwasiat, berpesan. Apalagi bila ada utan. Dulu wasiat apa tu? Wasiat lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Wasiat bagi dua ibu bapa. Bila tinggal harta banyak kena besar, beri ke ibu bapa dan segala qarabat. Ni lebih umum lagi. Qarabat. Kaum keluarga. Sama ada ayah dapat pesaka, tak dapat pesaka pun kaum keluarga. Dengan keadilan. Kait pula dah. Bil ma'ruf. Asalnya dengan ma'ruf, dengan baik, dengan perkara baik, dengan keadilan. Ya tafsir bil ma'ruf dan bil adil, dengan keadilan. Saksama. Adik-adik itu apa adik? Wad'un syai' fi mahallihi. Letakkan sesuatu pada tempatnya sesuatu. Orang panggil letak sesuatu perkara kena pada tempat dia. Kalau letak tak kena pada tempat, kita tak panggil adik. Kita nak contoh, pergi cak kereta tak kena tempat. Tak boleh tu. Orang datang garis ni, merah. Kita pergi cak situ, kena tempat dah tu. Orang kata, tahu tak ni sini? Apa? Salah ni cak sini dengan nyawak merah. Depan cak tak kena tempat, panggil zalim lah. Bukan nanti buat zalim ke orang. Zalim diri sendiri dia panggil. Tempat ni dia buat jalur cepit. Terketik tak tempat apa sini. Pak cak mutu. Kita letak kereta. Amu ni tak reti sungguh. Zalim mu ni. Ya atau aku zalim. Tak jauh. Tu panggil zalim diri. Puak mutu pula minta penuh pak kereta. Kereta main duk main. Nak cak tak boleh puak dia penuh. Lega lagi. Mu tak kena cak sini. Mu mutu cak denung. Nak bersinar nak beri kau empah. Nak cak lagu mana? Habis tu kalau kita reti peraturan ni, sakut dengan agama. Tu dia ni. Kadang-kadang lalu jalan beradu, tempat lekak kita beradu, kau duk berkecek. Orang lain nak lalu tak boleh. Lega lita bukan jalan mu seorang. Lah.
Orang lagu ni sombong sungguh. Tak reti banyak kara unai pun tak reti. Agama nyakit ti orang la darara wala dirar. Habis tu tak sunyi nah. Kita ni ingat agama tak lari, tak lari. Agama ajar kita selamat kita dan orang lain. Nah itu dia. Baiklah. Ini ayatul ahkam dia panggil. Panjang lagi lah cerita ayat ni. Lalu kata dia lagu mana keadilan dengan tiada lebih atas suluh. Ni tengah jibak usia pula. Kita begini. Kita nak mati kita ada harta. Nak usia lah dekat nak mati ni. Nak usia suruh kalau aku mati hartaku ni banyak. Aku nak tolong buat bajikan kat aku lah khairat tu khairat ni. Ya orang yang gitu tu kau duk segar tak berapa nak buat ana berkat nak mati. Panggil lah weh. Harta dia adalah 1 juta. Suruh buat habis 500,000. Masalah. Gak 500,000 tak panggil setengah kata. Dia panggil nisfu. 1,500,000 panggil nisfu. Kalau misal 300,000 suruh buat habis 150,000 tu panggil nisfu. Maka suluh dia 300,000 ialah 100,000. Tu suluh. Tak lebih pada tu. Tiba-tiba usia kalau aku mati buatlah habis kat aku ni 120,000. Hak lebih tu apa tak boleh tu. Cuma kalau mengajak kejap mereka sah ke tidak sah, jadi kot tu. Sah ke tidak sah wasiat tu. Pasal lebih tu. Harta dia ada 300,000 dia wasiat suruh buat habis 120,000. Sah ke tidak sah wasiat? Jawab sah tak sah dia kena pula klik pada masa dia sihat, dia dalam keadaan segar molek ke, dalam keadaan sakit mati, kena kira situ dulu. Katakanlah dalam segar molek ada apa-apalah. Maka sah wasiat dia tu. Cuma kalau dia nyegi mati pun nak tunaikan wasiat hak 100,000 tak lebih pada suluh, tak apa boleh tunai selalu pasal wasiat dia sah. Dia wasiat tiga dah segar. Hak lebih pada 100,000, 20,000 lagi nak tunai ke tak? Hak tu kena tanya waris. Walah tu si mati. Tapi bila mati pun jadi ke waris. Nak tanya waris lah nak jam ke tak jam. Anak Pak Lima ada tu. Nak jam ke tak jam, 4 orang semua jam belah. Ayah kata itu ada seorang mbak tak jam. Tak boleh. Nak debel buat tu. Hanya terhati atas ijazatil warasah dia panggil. Jadi boleh buat sekat 100,000. Ada pun kalau ketika duk sakit, wasiat lebih, tak sah lah dah lebih tu. Pakai tak sah lah dah lebih. Sah suluh je. Itu ngaji bab wasiat. Ya, cerita Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika dia jatuh sakit. Sakit ni seka-seka dia mati. Dia sakit berlaku jatuh sakit di Mekah. Nabi SAW pergi ziarah melawat dia. Ya Rasulullah tolong doa saya, kanak saya tu cuba boleh tak saya mati Mekah nak pergi mati Madinah. Tolong doa saya nak mati Madinah dia. Tu. Mudah-mudahan tu. Lepas tu ya Rasulullah saya ni ya 2 kali berlaku dah. Sebab ada riwayat kata dia tak ada punya anak. Ada pula riwayat dia punya anak perempuan. Macam mana hak ni riwayat tak ada anak? Ya, Nabi Muhammad kata 2 kali berlaku sakit dia. Sakit berat-berat 2 kali. Teka dia tak ada boleh anak lagi sekali sakit. Lepas tu duduk lama dia segar kelik dan boleh anak. Anak puas tak ada anak jatah. Sakit pula. Tu sipun situ nah. Ya Rasulullah saya ada harta banyak. Bagaimana kalau saya nak buat bajikan semua harta dia? Tu atas kata tak ada anak kata. Tak boleh. Ya Rasulullah kalau setengah saya nak buat semua, nak bajikan semua. Kalau kata 300,000 nak habis dia tak 300,000. Tak boleh. Setengah ya Rasulullah. Mana kata 150 lah. Tak boleh. Sebahagian maknanya 1/3 suluh tu pun banyak. Tu masuk ke situ. Maka ulama tu pendapat kata, jadi sekat suluh tu boleh sebab dia kata tak ada lari dah. Hak dulu dia lari, hak ni tak ada lari. Cuma dia tu banyak. Setengah ulama kata tak kali tu pun banyak, kena kurang lagi pada tu. Dikilas sikitlah situ. Jadi pentingnya sebab dia kata di sini tak lebih di atas suluh. Kalau lebih atas suluh, orang panggil itu wasiat tu tidak makruf, tak baik pasal lagu tu. Walah harta kita. Kita nak turut nafsu kita, harta aku
ikut aku nak apa tak boleh. Bila dia mati dia pindah pum pergi kepada waris. Sekalipun waris tu maknanya tak tegur dengan kita pun. Bila mati pak boleh ke dia. Lah nak tak tegur. Depa kata bahasa nak marah ke anak ke ataupun bahasa pergi ke adik balah dua orang adik tu. Sebab dia mandu. Nah, dia mandu bila dia mati pok suka ada ke isteri 1/4 hak lebih lagi dia kena pergi pada asabah. Yang asabah siapa? Ya ada adik sebab si ibu sebapa adik lelaki. Hak tu boleh asabah tu. Wali tu besar kata, kalau kau mati, kau tak suka pergi dia tu. Dia balah. Bila mati, pum, boleh perak ke adik dia. Oh, dia tak suka. Dia tak suka, nak suka kerana dia mati. Kalau Allah tu dah. Nak suka, makna kata sarak tak jadi halangnya. Dia kena boleh semata. Ni yang panggil boleh pesaka. Ni yang panggil ala sabilil qahri. Dengan terkerasi. Tak say pun. Hak ni pun kata, kalau kau mati, dia nak beri harta dia tu. Dia bagi ayat tadi mabsah. Hak ni pun jawab. Aku tak ada nak nek dia. Nak ayat masalah. Aku tak ada nak nek. Bobak mati, bawa oleh dia lah dah setengah. Tu nak ayat hak syarak, nak lewat apa kita. Sabit tu Tuhan panggil syurga ni waris. Tak itu kan? Kita orang mukmin ni jadi warisi pesaka. Apa boleh ngatap sakit. Bila mati atas imej boleh semata. Kalau wak lolak tu tak ada nak, wak lolak tak ada siapa berani kata gitu. Bukan tak ada Kalau Allah kata tak ada nak li ya Allah, bagi kat orang lain lah ya Allah, seolah kata gitu. Pun dia kena boleh semata bila mati atas imej. Hebatlah. Itu. Bil ma'ruf, dengan adil, dengan baik, dengan kena pada tepat. Lah mana rupanya dengan tiada lebih atas sulus, tak lebih atas 1/3. Kalau lebih tu panggil tak makruf, tak baik. Satu lagi, dan tiada melebihi yang kaya atas yang miskin. Ada juga orang pasal suka lagu tu dah. Hak ni hak miskin pandai hina. Hak ni orang kaya pandai lebih. Bila bagi pun suruh ikut banyak. Jangan lek sifat kita lagu tu. Maka itu panggil tak makruf lagu tu. Haqqan 'alal muttaqin. Oh, taukid situ. Sebenar wasiat itu. Haqqan, sebenar wasiat atas segala orang yang muttaqin akan Allah. Dia maf'ul. Atas orang yang takut, orang yang hirau akan Allah. Sebenar, mesti. Ni kata wajib ni dulu. Lalu tu dia katakan ini hukum, baca semula dah. Ini hukum yang dapat kita reti ambil istifadah daripada ini ayat kata kutiba alaikum saat ni dah. Ini hukum, apa ini hukum? Wajib usia. Bagi dua ibu bapa ada akrabin tu. Ini hukum wajib usia bagi dua ibu bapa dan kerabat ni. Ini ni mansukhun, dinasahkan. Saya panggil apa? Nasah ni muka. Muka dekat dah dengan Arab dah. Mansukhah. Muka tak dekat. Muka dah. Tu dinasahkan. Ini nasah apa panggil? Dia panggil mansukhun fit tilawah. Astagfirullah. Mansukhul hukmi dia panggil. Ada pun ayat masih dibaca. Tak boleh ikar Quran ni. Tapi kita baca wa aman dengan baca. Kerana Quran setengah pada kelebihan dia al-muta'abbadu bitilawatihi. Diibadatkan Quran dengan bacanya. Walaupun ayat ini tidak dipakai lagi hukumnya. Kerana wasiat tidak wajib. Ayat ini dinasah. Ini atas satu kaum kata mansuh. Nasah dengan hukum pesaka. Hukum pesaka. Bila seorang mati ada pesaka. Bila seorang mati ibu bapa dia kena boleh. Kalau tak ada anak, tak ada porak waris, boleh. Orang yang kata bapa boleh, maknanya mengasabah ke ibu ke siapa sagapo. Lalu bagi tupuk 3. Pak boleh 2, ibu boleh 1. Kalau tak ada hal lain. Kalau amanya ada anak, apa tu?
Pak je menanggung asabah. Kalau ada faraq waris, pak tu boleh robok. Astagfirullah. Boleh sudus 1/6. Patut asabah duk dia anak faraq waris ni lah. Hak tu kena gibak hukum pusaka. Nah dulu jadi tok imam alim bab pusaka. Tak. Orang dulu jadi tok imam belajar sungguh bab pusaka. Bab pusaka dengan bab nikah. Alim nah. Tu dia. Itulah. Dan dengan hadis atas pada dengan hukum pusaka. Mansukh dinasahkan dengan hadis la wasiyata liwarisin. Hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullah taala, la wasiyata liwarisin, arti tiada wasiat, tidak ada wasiat lagi bagi waris. Mana tak kena wasiat. Kalau wasiat pun tak sah. Kalau aku mati, bagilah kepada anakku tu sikit. Tak kena duk pesan. Dah syarat Allah Ta'ala bahagi siap-siap. Lizzakari mislu hazzil unsayai. Bukan kita kali kita pesan lagu ni menyalah. Tak boleh lah. Kalau aku mati, aku ni ada anak 2 orang. Ataupun aku ada anak 4 orang. 2 lelaki, 2 puan. Bagi wisupa tu. Dia besar. Supa kan nak? Moga anak belaka tadi. Anak dia belaka. Besar suruh bagi serupa. Bagi serupa nak sorang. Mana mati harta dia tu tupuk 4. Sorang. Nyalahi dengan syariat besar. Kalau syariat besar lizakari mislu hazzil unsayai. Bagi satu lelaki menepati 2 perempuan. Mana kalau seorang mati meninggal anak lelaki dan seorang anak perempuan 2 je. Kena tupuk 3. Dia besar. Kalau dia mati suruh bagi sorang. Tak boleh hak ni kena tanya hak datang. Ayah besar tak? Ayah besar. Ayah besar ni suruh bagi serupa ngap tina. Pahamu lagu ana nak tanya hukum lah, ana hukum dia tanya. Hukum boleh kemu 2, ada boleh 2, mau nak 2. Kena ke dia. Tu dia. Ada maknanya pak ni salah dia dah besar apa siap-siap dah ni. Nanya gitu. Tak ada kata langgar pesan ni kerana salah pesan ni. Hak tu pesan dah lagu tu kita hidup pesan panah mana pada honum pula dah. Kan? Mata kedai ke jatuh. Hai, dia kata kedai dia kena pakai perbelanjaan banyak, dia kena pikul banyak. Nah itu kan. Balik perempuan, walaupun tak ada boleh sakit, bila dia berumah, wajib tak suami dan nafkah dia hari-hari. Dia hanya panggil kaya dengan sebab nafkah. Tak boleh makan zakat atau fakir miskin kerana terkaya dengan nafkah. Tu perempuan. Orang jatuh wala miskin bila bini boleh ke isteri kaya. Kau isteri nafkah suami. Ada. Itu tanggungnya lelaki. Itu maknanya. Itulah haqqan 'alal muttaqin. Di antara Allah Ta'ala kata innallaha qad a'ta likulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata. Atau hadis umi dia lagi tu. Nah innallaha qad a'ta likulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Tu umi hadis dia. Sesungguhnya Allah telah beri bagi tiap-tiap tuan hak, beri akil haknya. Tuhan bagi siap-siap. Oleh itu fala wasiyata liwarisin. Hak penuh hadis. Maka tak kala tu mari nak jaga pula takut orang hak belakang lepas pada mati si wasiatnya tukar wasiat. Tuhan kata pula faman baddalahu ba'da ma sami'ahu, maka barang siapa tukar akan dia apa dia wasiat. Dia tafsir dia lah tu. Kalau hak Arab enggak ayat faman baddalahu, hu tu nak klik pada wasiat tapi dengan takwil mana al-isa, jadi muzakkar. Faman baddalahu ayil isa, maka barang siapa tukar akan dia akan wasiat. Si mati tu dia pesan siap-siap dah masa hidup. Bila dia mati dia mau tukar lagu lain. Tukar bila tu? Ba'dama sami'ahu, kemudian daripada dengarnya wasiat. Kemudian daripada bahawa dengar kerana tu dia mim ba'da ma sami'ahu, kemudian daripada bahawa dengar maksud dariah. Bahawa dengar ia barang siapa
akannya akan wasiat akan al-isa. Dengar dah. Tak kalau hak nu wasiat pakat dengar dengan saksi. Tiba-tiba lepas tu nya ubahnya tukar wasiat. Jangan katakan nak. Fa innama ismuhu 'ala allazina yubaddiluna. Maka hanya dosanya, dosa tukar ke wasiat gitu ubah pindah tu atas segala mereka yang menukar mereka itu akan dia akan wasiat. Dosa tak gitu tukar gitu ubah. Nah. Bila wasiat sah dah, kena dengan syariat siap dah, orang belakang nak tukar nak ubah tak boleh. Nah, dia kata fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka hanya dosanya dosa tukar ke wasiat. Jadi ambil masdar bagi tabdil. Kalau Arab fa innama ismuhu ay ismu tabdilihi. Nah, tu apa dosa tukarkan wasiat tu itu di atas orang yang menukar. Dia kata alal ladzina yubaddilunahu. Pahato ada gini dah. Dia kata innallaha sami'un alim. Ini pertama kau tu. Saya nak kata doa. Dia kata bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang amat mendengar. Masa si mati mula almarhum tu pesan tu dengar. Nah, lagi pula alim Tuhan yang amat, kalau tu ayat yang amat mengetahui, tapi cuma yang amat melihat. Az-Zuhir lagi yang amat mengetahui. Nah, habis ini apa ayat targhib tarhib. Apa targhib? Bagi orang yang baik tak usah pasal. Orang nak tuduh lagu mana pun Tuhan tahu hak sebenar. Tak usah takut. Orang nak kata itu, nak kata bila sebenar sungguh tak apa, Tuhan tahu hak sebenar. Tapi nak dalam ayat ni juga nak tarhib, nak menggerungkan. Kalau orang belak, beringat, saya tahu. Sebab itu orang belak berkat nak mati berjuru, hatta kelip biar. Ya takut, ya takut. Nah, ya takut. Saya lepas. Lepas tak ada niat, lepas coh ke dia. Tapi bila nak mati, oh. Ada seorang hamba Allah Ta'ala. Dulu, dia lekat, utang orang banyak. Orang gimana tak, oh tak berani, marah. Mau buat apa? Tapi berdekat nak mati, Masya Allah, Tuhan taufik hidayah ke dia. Dia adalah tanah molek bagi dia. Nah, sebelum dia berasa nak mati, tu ada segar, dia berasa nak mati. Lalu dia panggil satu orang yang ada harta, ada duit, panggil dia jual. Tanah dia molek takut dia mati. Dia mati, boleh ke demo? Kalau tidak ada, dia boleh buat apa lagi tanah dia? Dia jual. Jual tu ya akak jual beli siap, qobat ikbat siap sah segitu, kawannya pun bayar duit, dia sekadar tu dia terima sebagai qobat ikbat, lepas tu bimung pergi, aku tak sempat pergi, tak kau habis kau lain. Apa tujuan? Tujuan aku jual nak buat cucu hutang hak aku hari tu. Tapi tu hari ingat ke dia. Ingat hutang orang tu, hutang orang tu. Ni tahu-tahu dia pergi ke rumah. Mari nak temu ni gini-gini. Oh, Masya Allah. Kita rasa menitik mata mana. Orang Tuhan taufik ni deh. Oh, rasa anak ratik lagu tu. Boleh buat suku kira. Tu. Jatuh dia jual tanah. Berapa ratus ribu. Banyaklah. Dekat juta tanah dia jual. Tapi tak ada jarak pergi skobuk tu dia. Untuk nak bayar hutang. Kalau lebih berapa lagi tak apalah. Dia pergi situ. Dia pergi dengan tuan beli tu. Kata pergi situ. Ingat dia ni. Masuk pak. Aku lekat hokmu berapa gitu. Tu dia. Pas orang pun tak ada harap pedah tak nak bayar tu. Berkali mitanya buat tak tahu gitu. Orang nak minta dia tak berani. Tak seka pergi pak tu. Ingat. Aku tak ingat dah. Ayah ingat. Banyak ni. Lek kawan ni pula ginilah bayarnya ni jadilah. Tengok. Dengan sebab dia tu jujur dengan Allah Ta'ala kan. Jadi lembut hati orang lain. Dulu nak marah dah. Tak redha walaupun sama. Tengok nak marah. Tapi bila main dengan betul benar. Masya Allah. Tuhan pelembut hati. Nah. Tuhan pelembut hati. Tu dia tu kata Allahu latifum bi'ibad. Nah. Apalah bayarnya ni. Akhir habis dia. Pasal dia ayat tu berasa nak mati tu. Ngam nak mati dah. Hau berasa nak mati ya tu. Tu. Malaklah selesai. Masya Allah sungguh ke dia. Acih habis malak ada tak nama jatuh sakit.
Mati artinya bersihlah dia mudah-mudahan. Tu. Tu payah tu dah. Ada setengah kata wala siapa kapal pun. Enggak tu. Nah, itulah perlu lagu tu perlu kita tiru dan kita berdoa semoga Allah Taala beri taufik ke kita sebagaimana yang aku beri taufik. Kalau kita doa dia kunut tu lah. Di antaranya Allahumma hdina fi man hadait. Ya. Kita minta Tuhan tunjuk ke kita serta orang akan telah tunjuk itu. Dalam dalam kata kita dah. Di antaranya wa tawallana fi man tawallai. Kalau siapa wa tawallani, ya Allah, aku belalah aku ni serta dengan orang aku bela dulu jadi molek orang aku bela. Siapa menjadi wali engkau kata. Wa tawallani fi man tawallaita. Dan minta Allah Taala membelalah aku, membicara aku jadi Allah sebagaimana serta dengan orang aku telah bela tu. Bagus kata. Tu dah ada kunut dah berdoa tu. Macam tinggal kunut dah bawa dah tu lah. Selesai dulu nampaknya. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sebenarnya ayat ni sakut dengan hak tu lagi. Wallahu a'lam. Nak kakak ni bunyi sini. Enggak apa kan? Usia. Bukan kusia. Usia. Panggil kena kusia lain pula. Ngawau. Tak apa. Reka sikit. Jadi ini gua beradik lagi saat anu tak tahu umuran sini lah. Banyak wak dia anu dia mesti dia tak lelaki lah. Dia tak tahu wak lah dia tahu anu yang dia. Yang wak ni kasih dia tu yang bersih dia. Lepas tu banyak kata lain untuk itu. Apa jadi kesakau benda dan video jadi panjang sangat tu cerita jadi panjang. Hak bahasa panjang ni tak boleh nak tepat lagi ni jadi panjang pula. Jangan lupa cerita tu. Lupa cerita nak tubih hukum kena nak tanya klik so tu nak gaduh-gaduh tak boleh tu. Nah. Ya apa dia tu masalah bila kita beri selalu waktu hidup dia selesai. Cuma syarat nak adil. Nak adil, i'dilu. Nak beradil kamu antara anak-anak kamu itu. Sebab tu kalau kita beri apa? Kita beri rumah ke anak. Tak kena beri belakalah. Kalau itu ada rumah pitu anak kita 5 orang, kita nak beri pitu-pitu seorang. Tak ada kejahatan betina tu bila kita beri bukan masalah pesaka. Kita beri selalu pitu-pitu seorang. Tak boleh beri ni hak dua lagi tak ada beri apa tak boleh kena beri belaka. Kalau tidak ada belaka. Dan kita beri belaka. Lepas beri nak sama. Tak ingat gini bagi kita dah beri duit ke anak Anak kita 5 mai bagi duit raya ni. Kita beri ni 100, beri ni 50. Hak ni tengok, ada tengok. Gano beri ke bar 100. Dah halus lagi. Halus pun. Ya tu. Dia menunjuk dah kita kata tak boleh tak sama. Lepas dia deki pada tu. Tu dia jadi panjang berdendam. Tu dia. Nah, ada beri serupa. Walaupun hati kita tu dalam ramai-ramai ya adalah kalau kira bak kasih, waktu kita nak suka tak boleh. Nak suka, nak timbang tak nak kilo tu. Dan anak 5 hak kita rasa kena kasih sungguh hak ni, kasih hidup dalam. Jangan nampak. Bila kita beri je nampak kan? Bila beri serupa. Beri serupa. Tapi kasih dan serupa tak boleh. Sampai tu Rasulullah SAW dia ada isyarat. Dia gila isteri. Ya Allah, aku kuasa qadar ni, qadar gila. Semalam belaka. Tapi kalau tanya bakti mu kena siapa sekali? Hak ni nak bersama tak boleh. Aisyah. Tengok tu. Tengok tu kan? Dia tahu kan ada 2 dah tahu lalu. 2, 3, 4. Hak mana nama kena sekali? Tentu tak sama persis.
Oh ni kelebihan segini, kena segini, ni kelebihan. Dia tak serupa kelebihan orang. Biduk dalih tu nak tak boleh. Betul Rasulullah kata, aku tak kuasa memaaf lah ya Allah. Dia tanya siapa kau kasih kali? Aisyah. Lelaki Abu Bakar. Nah, dia kata betul benar. Lagi tanya dia tubik-tubik. Nah, tu buku-buku kasih kita. Tapi cara buat super gili. Tu dia. Nah, itu. Ini pun sepatutlah. Kalau tidak ditimbul permasalahan sama-sama anak kita tu sendiri. Nah, apa tu upah lain lagi tu kena semula lah tu. Tak pada maaf fardu ke tak fardu? Hukum. Tak ada kira bubuh tak bubuh, tak kira nak tahu hukum dulu. Fardu apa? Fardu jemaah lah. Tak sah. Itu dia. Kosak tak arut tak ayun. Itu dia. Kosak aku semaya tu nak bagi contoh. Semaya fardu. Fardu dipanggil ta'aruf. Ta'yin tu zuhur, asar. Tapi itu jemaah. Semaya fardu jemaah. Lepas tu tambah lagi pada ta'aruf ta'yun tu. Sebab dia syarat dia tu kena berjamaah. Ada imam, makmum kena dalam takbiratul ihram. Adapun jemaah lain pada jemaah bolehlah nak niat lepas dalam takbir pun. Hingga dia bicaranya follow gitu. Baik. Ya. Kan aku sebenarnya aja. Nak tanya masalah. Duk dengan tak menikah. Dah Islam juga tu pun. Cuma orang kita ngerti lagu lain. Cuma begini biasanya. Bila suruh mak Allah tu mana orang bukan orang Islam asal lah. Gitu maksudnya. Keluar pada agama. Nak jadi sia tak apa. Tengok orang kat atas ni dia sia belakang. Bagi nak pukul, nak rugby dengan tepat. Tak erti kecek. Kita kata tanya main mana. Main rupa, main dewa tadi. Apa kecek apa tu? Kecek siang. Pasal dia orang sia lah kan. Jangan orang kecek sia. Dia kena faham bangsa, bahasa, agama. Maksudnya, kalau kata ni bukan jadi sia, maknanya tanya agama. Jadi murtadah dia panggil. Tapi kena kecek dulu masalah murtad buku gapo tu. Jadi nak tanya panak-panak tak boleh disakut dengan cerita ni tak boleh lah dah. Kena tanggungjawab kita nasihat itu lah. Mungkin tak ada kuasa. Nasihat dah agak habis lah kita kerjanya. Gitu. Tak boleh lagu ni. Hukum Islam tak boleh gini. Lepas tu kita ada kuasa ke tak? Tak ada kuasa. Habis kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ai ini istata'. Kait temik mafhum daripada fa illam yastati' fa bilisanihi. Ni perita tu urutnya. Dia tanya hukum hurai lah. Tu hukum tu kata gini, hurainya begini. Dia raya. Aku tak cara. Apa anak lagi? Berarti kena masuk orang kuasa. Dia kuasa apa ada kait-kait syarat di kuasa tara mana kau kira pula tu. Kita hukum agama gitu. Kalau kita jadi tok imam, dia mak anak makmum kita. Kalau anak makmum kita, kita beri nasihat, beri tunjuk ajar. Kalau dia tak tahu, hak tahu dah tak ada nak ajar tahu dah. Sebagai nasihat, sebagai mengingat tazkirah. Tak heran itulah kalau kita bijak pandai, kita ada ketua pemimpin banyak lapis lagi kita. Kita tu imam, ada tu mana? Ada tu nebe dan sebagainya. Fight to fight ni pakai bicara. Bila ni tahu hukum tak erti kita pak tanya hukum orang gini.
kita guna kuasa. Tak kalau mau duduk gini tak boleh duduk sini. Nanti kena orang kuasa, tu tak kuasa tak boleh. Kamu tak saya turut tak boleh duduk gini. Salah lagu ni ni. Duduk ngatak menikah gini. Nah, fahamu Islam kata kau hajatan dah. Dia bagi Allah pun Islam kata tak masuk Islam tak bagi Allah mula lagi. Kafir tu tak itu kan? Ni masuk Islam Muslim sekarang. Muslim. Mana orang Islam? Puan muslimah. Nak menikah. Tapi cerita tak tahu sekadar monia dan kena tanya lagi lagu mana rupa tak tahu. Itu dia. Jadi tanggungjawab kita sekadar tak dilah. Tiba-tiba tak heran dengan kita cari pakat tel lah weh. Kita ada ahli jawatan kuasa ni. Bak nak kata tak agama bukan sesuatu. Bukan sesuatu pun perayuk pada kacak agama. Supaya kita sebagai tahu kacak agama. Ni sah, tak sah. Nak kacak itu haram, halal, masalah. Kalau khilaf begini tanggung. Tu kacak agama orang panggil. Ada. Lepas tu jadi mertak lagu anak tak tahu lagi tu nak tanya semula tu. Kalau sekadar duduk dua tu tak jadi mertak. Tak menikah apa dia kalau duduk cara tu dia pengen duduk zina. Itu pun belum tengok. Ya tak duduk saja, tak duduk saja tapi tak boleh haram duduk lagu ni. Gitu dah. Apa tu kalau orang yang ada kuasa dia tekan suruh kahwin. Kata kahwin tak boleh duduk sini. Tak boleh duduk sini. Tu dia. Ni hak surat pun jadi banyak kena hurai banyak pula ni. Hak ni kena semula nanti temu di siapa tempat bak dia. Bahkan hak ni selalu duk kecek pergi gitu. Orang lain pula tanya. Qada mu'allaq qada membera nanti temu tempat dia kita akan setuh lagi. Betul bapak kita setuh lagi. Cukup dah dulu nampaknya. Surat ni tak ada dah. Hak ni kita ambil rekah sikit boleh? Ambil rekah. Dia tulis seorang mati. Munasabah duk kecek hak saat ni tu dah. Seorang mati tinggal isteri. Dia kena bubuh nyo. Dia kena bubuh nyo. Cara pesaka kena bubuh nyo. Nyo nak klik kat orang mati. Seorang mati tinggal isterinya. Nyo klik ke seorang. Tak ada kena kata. Suami mati meninggal isteri. Salah satu itulah. Seorang mati meninggal isterinya. Tahu dah tu. Dan anak perempuannya. Dia tulis anak perempuan. Dia kena tanya lagi. Seorang ke berbilang. Ya sebab yang lain-lain tu. Itu hukum tak serupa tu. Dan saudara lelaki. Tak payah berapa orang agak. Saudara lelaki. Dia kena tanya lagi. Tak sudah lagi tu. Dia kena tanya. Saudara lelaki ni. Si ibu sebapak ko, sebapak ko, si ibu ko. Dia serupa tak serupa agak tu. Katakanlah si ibu sebapak. Saudara lelaki si ibu sebapak. Kita buat itu mudah-mudah dulu dah. Dia tiap-tiap sonya dia haluh kena duk cabai banyak. Bila jawab so, payah. Seorang mati meninggal isterinya dan anak perempuan. Tak payah berapa-berapa. Ni kita reti kata warisnya isteri, lepas tu mayat ada para waris, ada anak walaupun perempuan, maka isteri dia kena boleh 1/8 dah lah. Sumun dah lah dia panggil. Lepas tu anak perempuan saat ni tak payah berapa orang. Payah tak anak perempuan kena begitu tu. Kalau seorang, dia ni 10. Kalau kata 2 hingga ke atas, 2 suluh. Tempat nak tubik masalah, nak tubik apa tu kita nak buat masalah tu. Kalau ni 10, tak apalah dia panggil masalah 8. Nambil hak besar masalah. Lepas tu saudara lelaki yang si ibu sebapak itu asabah lebihnya anak tu boleh ke dia. Apa nak buat masalah berapa? Kalau seorang anak perempuan mana nisfu makhraj dia 2, dia ada makhraj pra'i. Nisfu mana 1 daripada 2, mana ambil ke 2. 1/8 ambil ke 8 makhraj dia. 8 dengan 2 tu dia panggil ambil hak besar masalah. 8 masalah 8.
Bila masalah lapar, boleh ke isteri satu dah ada lapar tu. Lepas tu anak perempuan saat ni tu dia seorang. Dia boleh pak. Ada lapar tu. Jadi pak campur satu, 5. Habis 5. Tinggal lagi 3. Ni boleh ke saudara lelaki. Yang asabah lebihnya mana banyak, dia boleh banyak. Lebih sikit, dia boleh sikit. Kalau habis, namanya makan habis, dia tak boleh. Tak boleh pasal buah habis. Bukan tak boleh kata dia bukan waris. Dah ada ke tak tanya masalah. Kerana dia tak boleh apa. Pala banyak. Tak boleh apa. Pasal bagi-bagi buah molek dengan puak ahli furud dia panggil. Buah boleh bahagia tetap. Dia boleh nyatu. Buah molek habis buah. Orang nanti makan lebih. Kalau lebih dia boleh. Tak lebih nak makan apa. Dia ingat habis licin nasi apa terkerak pun tak ada. Gitu lah. Masya-Allah. Nah, cukup dululah tu. Baca kitab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faslun fi adabi dukhulil masjid. Itu dah. Faslun fi adabi dukhulil masjid ila tulu'i syamsi. Ya dekat lagi. Ini suatu fasal. Dalam pasal ini pada menyatakan adab peraturan masuk ke masjid. Hingga terbit matahari. Bila masuk masjid dia subuh gak duduk lepas pada tu duduk berzikir, duduk berwirid, orang tak ada masyhur apa-apalah. Orang tak ada sibuk juga, sudah semaya tak ada kena duduk bergaduh apa-apa. Kedua berzikir wirid sampai terbit matahari. Kemudian katanya, maka apabila engkau berkehendak masuk ke dalam masjid, sama ada nak masuk ke masjid tu kerana nak semaya jemaah ke, kerana menuntut ilmu, bahkan kerana satu-satu hajat pun. Cuma sini duk cara sangkut dengan ibadat. Katanya, maka dahulukan olehmu akan kakimu ya kanan. Ini maklum. Itu dari segi perbuatan anggota. Tengok nak ajar, nak mendului kaki itu pun ada peraturan. Kalau kita pergi lakah kiri dulu, lupuklah markah. Lupuk kanan. Kalau kita dah nak ke kanan, rasa rugi besar. Jauh undur klik semula tu. Pak. Mu masuk mu tak ada kenal ni. Kan mu lakah kaki kiri. Hundur mula tu baik. Lakah semula kaki kanan masuk. Nak ke kanan tapi ni kena akhirat je payah. Dah. Tu dia. Tu mendahulukan olehmu akan kakimu ya kanan. Sama lah. Nak pakai ya baju kain, kasut, selipar. Mendahulukan kanan. Kita nak naik motor mendahului kanan ke dah? Ada tak naik kiri? Ada betul dah. Yang naik kanan lakah. Tu. Ni kanan yang mulia. Sebab dia guna tempat-tempat kerjaan yang tidak dihinakan. Gitu. Berkata kalau kita guna pakar pandai banyak baju ke atas tubuh kita tu dah. Dari kita pandai pakar. Tu kanan kiri ni perlu kita kenal. Lepas tu perlu kita guna. Tu. Tengok kita dah ajar budak lagi. Kalau kita orang beri apa ke anak kita ke, anak dia tak tahu kanan dia holok. Dek, kanan. Mana kanan dek? Dah ajar dia dah mana kanan. Duk tukar apa hari je tu pun. Bahaya kenal lah dah. Barang mi holok ke apa? Dek. Mana kanan? Kata ni. Balik kanan, tak baik lagi kiri. Tengok. Hak tu didik tu umum tu. Lepas tu, betul nak pakai apa, kena ajar lagi tu. Yang nak pakai baju pun,
sebelah kanan dulu. Royak dia sama, dia lekat. Nah, bila kita mengaji, ni dia. Kita ni ada bukan beruh kok kepala. Allah, seluar dalam kalau boleh buh kok kepala berat. Allah. Tak agak sungguh. Itulah. Baiklah. Dulukan olehmu akan kakimu ya kanan. Dan baca pada ketika itu. Ketika mana? Ketika mendahulukan kanan tu. Kalau tegak ketika sebelum sikit lah. Bahkan ketika dak lakah tu pun, ya. Baca, ya suruh selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim wa sahbihi wa sallim. Kalau awak lolak tanya, kalau wasallam boleh tak? Maknanya boleh juga, tapi kurang molek. Tak gu dengan dia. Sebab salli orang ngaji kelimah fi'il amma. Maka salim pun fi'il amma baru masuk molek. Kalau salli wa sallam tak masuk molek. Kalau salli fi'il amma, sallama fi'il madhi. Kalau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim tak masuklah dah. Dia kena sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerana wakah tu wasallam. Apa itu salam salim pun jadi dak bertukar takir gitu. Muka tak tahu. Lepas dia lekat tabiat lagu tu sama. Dah, ada kena ayat. Itu. Baik. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Lagi tak naskah dulu ni tak ada jumlah apa dah. Kalau jumlah ya Allah. Allahumma ighfir li, bila kita wasa. Ya Allah, ampun olehmu li bagi aku dhunubi akan dosa-dosa aku. Dak minta semua kita. Waftah li abwaaba rahmatik. Dan buka olehmu bagi aku akan pintu-pintu rahmatmu. Kan? Nak masuk masjid, pintu-pintu rahmatmu. Tapi sebelah bila kita balik keluar tukar sikit. Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaaba fadlika. Tukar situ dah. Maka ulama bicara kata, apa bila keluar kata fadlika, nak masuk masjid kata abwaaba rahmati. Kerana masjid tempat turun rahmat. Kita minta bukalah pintu rahmat. Ni betul dalam masjid ni tempat rahmat, turun rahmat, punya iktikaf lagi, apa lagi tempat duk menuntut ilmu, tempat turun rahmat. Kita minta ya Allah bukalah pintu rahmat. Bila kita nak keluar daripada masjid, nak keluar daripada tempat rahmat, nak tubik luar kan? Bukan semua tempat umum rahmat dah lah. Apa tubik pada ni gak nak pergi kenak ke nak pergi mananya lah. Kebun ke mana nak pergi dah lah. Minta fadlik. Ya Allah membukalah bagi aku apa dia pintu-pintu kurniaan kau. Nak menega dah kita orang menega nak buka kedai dah ni. Pintu rahmat, pintu kurniaan kau. Fadlan min Allah. Sebab tu bila nak tubik waftah li abwaaba fadlika. Habis. Dan manakala apa dia? Kalau hak zunubi kita tukar kata zambi gitu. Jadi kelimah zunub jamak. Biber apa kesalahan ataupun biber apa tu segala dosa. Jadi apabila zambi dia panggil lapam perat. Pada asalnya zambi satu kesalahan. Jadi kalau kata waftah li abwaaba zambi. Sila. Allahumma ighfir li zambi. Ya Allah ampun bagi aku dosa aku. Dia panggil lapam perat. Bukan mana satu dosa. Pada asal satu dosa. Tapi bila idhafah boleh katakan dengan makna dengan makna jamak. Pakai sejenis. Jenis dosa tak kira banyak sikit masalah kata jenis dosa lah. Ya. Cuma kita pula kepada riwayat. Hak riwayat pada hadis main lafaz zambi ke zunubi ada kedua-dua ya. Tapi dari segi makna tak ada apa. Karena zam pakai sejenis. Jenis dosa tak kira banyak sikit masalah jenis dosa. Itu. Baik. Dan manakala akal lihat di dalam masjid itu, masuk masjid ada macam-macam dalam masjid tu pun. Akan sewaktu
Sewaktu berjual, bukan seorang dah. Nanti kita tengok arah. Tu akan sewaktunya akan seorang berjual beli baru nak sabar dengan mana. Bila masuk ke masjid ada duk jual beli dalam masjid. Tempat kita sini tak nak jadi mana. Dengan tempat dia jadi jual beli dalam masjid. Lagu mana tu sahurnya? Supaya nak beli boleh ini kedai katuk. Suat kedai pun pergi masjid belakang. Pasal siapa yang pergi masjid, ada jual ya bawa dengan wasbah sereka. Kena beli wasbah, jual. Bawa dah sebah. Bawa dah. Bawa. Keduk jual dalam masjid tu. Dia kata sini, apabila akau masuk ke dalam masjid, akau lihat ada seorang berjual beli di dalam masjid. Akan seorang berjual-jualan sewaktu. Maka katalah engkau la arbahallahu tijarataka. Sunat kata gitu. La arbahallahu tijarataka. Apanya? Artinya tiada memberi laba oleh Allah akan perniagaanmu tu. Masjid bukan tempat berniaga nak jual dinak tu. Tepatnya di pasar, di kedai, di rumah tu. Hanya nak jual dalam masjid gitu. Allah tak beri laba. Dia panggil menepati doa iyah. Dia panggil. Semoga-moga maknanya gitu. Tidak memberi laba oleh Allah akan perniagaan kau. Sunat doa gitu. Sebab apa? Masjid ni dibina ke untuk buat berniaga. Dibina untuk bersemaah. Tu asal. Nanti dia berjual dalam tu. Kan nak jual nanti sudah tu beg luar. Tu beg jual luar. Tu. Ya ada berlaku. Itulah. Apabila kau lihat ada berlaku seorang duk berjual-jualan sewaktu. Maka katalah mu kata. La arbahallahu tijarataka. Dia panggil. Pi kuati. Dia panggil doa ni. Doa iyah maknan. Artinya tiada memberi laba oleh Allah. Ni mudah-mudahan tak memberi laba oleh Allah. Semoga-moga tak beri laba oleh Allah ke perniagaanmu. Kerana hidup berniaga tak kena pada tepat. Gini pula. Dan apabila akal lihat akan seorang tu yang mencari akan suatu haknya seorang. Suatu hak ia hilang. Dia panggil dhallah. Dia duk cari, duk tanya kat dalam masjid. Kalau pasal Arab ke uta dia hilang ke kami dia hilang, dia tanya dalam masjid. Uta dia hilang tak ada temai, dia tanya dalam masjid. Bila mu temu orang duk cari barang hilang kat dalam masjid, maka kata olehmu akan dia, la raddallahu alaika dhallataka. Sedih. Artinya tiada mengembalikan oleh Allah atasmu akan ia hilang daripada mung tu. Dia suruh kata gitu. Sabit tu kalau orang nak wawa apa biasanya wawa di luar masjid. Wawa di pintu masjid. Orang nak main nanti situ. Dia siapa tak ada jatuh kita. Tak ada duk bincang kata masalah duk awal masjid tu kan. Ada ke duk berbincangan ke tu. Kerana tu saya elok gak gitu. Dia suruh apa? Tempat rabi pun mana? Nanti di masjid. Nanti orang keluar ke ataupun pihak orang mari ke. Pihak keluar lah dia keluar ke. Ya situ. Tapi kita duk awal ke masjid dah. Tu. Itu. Ini tengok di sini di antaranya bila kita ambil mampu daripada sini. Bila mu dapati orang duk tanya-tanya, duk cari barang yang hilang dalam masjid, dia duk tanya, mu katalah la raddallahu alaika dhallataka. Tidak mengembalikan oleh Allah atasmu akan yang hilang daripadamu. Sunat buat gitu. Apa suruh buat gitu? Demikianlah nak pergi ke dalil ni. Kata suruh buat gitu tu. Demikianlah disuruh oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada mai lapar dia tu. Ni dalam Arab dia buat marilah ni. Nah, sini dia kata demikianlah, mana seperti demikian itu ucapan ataupun seperti demikian itu perkataan engkau dengan kata bila tengok orang duk jual suruh kata gitu, tengok orang duk cari bagi hilang suruh kata la radda tadi. Lagu tu bukan semata-mata disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab dia mari kama ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu. Telapah dia. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum," apabila lihat kamu, apabila mu dapati, man yabi'u, ada orang mereka yang berjual ia, au yabta'u, ataupun beli ia. Pakai umumnya jual beli. Kalau mu dapati orang duk jual beli fil masjidi, dalam masjid, faqulu, maka kata oleh kamu, yang ni kepada orang itu, faqulu ay lahu, mu katalah, kata mana? La arbahallahu tijarataka. Adalah hadis ajar sebab itu. Sebaliknya pula, wa iza ra'aitum man yanshudu fihi, dan apabila kamu lihat akan orang yang duk mencari-cari, duk menutup, duk mencari-cari pada masjid, akan waktu ia hilang, faqulu, kamu katalah ke orang itu, la raddahallahu alaika. Nah, wa anhu aidan, daripada Abi Hurairah juga riwayat pula, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid, barang siapa mendengar akan seorang yang duk menutup akan suatu binatang yang hilang dalam masjid, maka falyaqul, maka hendaklah kata ia, la raddahallahu alaika, jika sore, fa innal masajida lam tubna li hadza. Sebab apa suruh kata gitu? Mu duk nego duk jual kalau masjid, Allah tak will labo. Nego tak kena tepat ni. Gidak cari kalau masjid, hei Allah tak kelik hang barang mu tu. Tak kena dak cari di masjid ni. Tu maksudnya bila hurai punya gitu. Sebab apa yang medi ilak dia? Fa innal masajida, kerana bahawa segala masjid itu lam tubna li hadza, bukanlah dibina masjid untuk ni, buat cari-cari benda gitu. Tu asal mari situlah. Tu baik hukum kita tu saning. Tu mana kata kita dak amal dak gapo tu mari daripada ajari asal lah. Dengan jalan nasnya, dengan jalan istinbatnya, dengan jalan qiyah tu ulama lah kerja mereka itu. Kita ni dapat mari hasil daripada mereka kupah ambil daripada hadis Quran tu baiknya begini hukum. Sebab dia kata demikianlah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Dan apabila masuk engkau ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk, jangan duduk lagi hingga engkau berbuat sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Jika ada kelapangan, kita masuk masjid, ada kelapangan apa-apa, semaya dulu. Jangan kau duduk, semaya dulu 2 rakaat, kerana membesarkan masjid, kerana memuliakan. Dalam ni banyak ke orang bayar hutang apa? Bayar hutang dalam masjid. Bayar hutang. Bayar hutang ni pada asalnya panggil bayar. Bayar ni bukan jual beli dah. Bayar ada akad ke tak? Tak ada lah.
Bayar hutang tak ada akad lah. Kalau beri hutang tak ada akad. Jadi kalau nak ambil daripada kata dia nah di atas jual beli, maka kau jalan nak kiyah dengan jalan akad. Begitulah tiap-tiap akad dalam jual beli. Apa dalam masjid. Lepas tu kalau akad nikah, ti main dalil suku pula. Ni akad dalam bab usaha bekerja. Maka termasuk dalam kata jual beli, dia guna akad. Menggada pun ada akad. Beri hutang pun dia ada akad. Maka hak lagu tu tak sah. Ada pun bayar hutang tu. Tak ada masuk dalam tu. Cabut mari hutang demo. Mudah-mudahan begitu. Tapi kalau nak lebih comel agak, itu saja tu. Untuk nak lebih comel agak, luarlah. Sahabat tilik pada nak kiyah tak akad, tak ada akad, bayar hutang. Tak ada syarat aku bayarlah akad hutang. Nawa itu ada ini masalah itu kan. Ada itu dainaka masalah. Itu semoga-moganya begitu sebelum pada nyata. Tapi seelok lebih elok gak kita kira berluar jika ada luar lah. Itu. Baik, sudah pada situ. Dan apabila tadi jangan kau duduk hingga engkau berbuat semaya 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid. Maka kita mengaji semula lebat fiqh pula tahiyat masjid ni panggil masuk dalam maksudul li ghairihi. Walaupun tak niat tahiyat masjid betul pun kita masuk bermula duha, niat duha serta dengan tahiyat. Atau masuk semaya 2 rakaat sunat rawatib zuhur masalah serta dengan tahiyat. Tapi hak lebih sekali gak tahiyat dulu, sudah tu bangun nak buat sunat apa. Atau hak lebih sekali maklum. Kemudian maka jikalau engkau belum semaya 2 rakaat, maka engkau perbuat akan dia. Maka jikalau engkau belum semaya 2 rakaat, maka engkau perbuat akan dia akan semaya 2 rakaat hak belum kita nak buat lagi tu. Seperti rawatib qabliyah dak ada buat lagi. Maka engkau perbuat akan dia caya memadalah 2 rakaat subuh itu daripada tahiyatul masjid. Masalah keluar pada rumah, masuk masjid, bawa nak subuh masuk. Semaya sunat subuh 2 rakaat. Hasil tahiyatul masjid. Begitulah zuhur apa-apa. Anak ayat kata, orang panggil tahiyatul masjid ni semaya sunat yang maksudul li ghairihi. Sebab tu dia boleh campur dengan hak lain. Ada pun kali tersemayang tahiyah, masuk pak masjid, malat zuhur pun masuk, sudah azan siap kita pun masuk. Masuk kita Allahu Akbar, aku semaya sunat tahiyah 2 rakaat. Kita tupu pada tahiyah kata. Nak buat serta rawatib tak boleh kata. Sebab rawatib ni maksud li zatihi. Nak ke dia sendiri, tak lewat campur dengan hak lain. Jadi kita semaya tahiyah jadi tahiyah dah lah. Ada pun kita semaya tahiyah, kita semaya rawatib 2 rakaat serta tahiyah dia boleh. Sebab maksud li ghairihi dia ada semaya belum duduk. Itu nak gila fiqh semula pula. Sini semata ayat peraturan adab-adab masuk masjid. Lepas tu dia kena kait lagi lah bila tu ngaji lah hukum sana tu. Ya ada kait jika-jika pula. Ni supaya tu gini. Ni kita tengah duduk mengajar gini. Kita orang mari masuk masjid. Anggap duduk lah. Tidak mahu pak paling belakang. Aduh, kata perai. Ni tak elok adabnya. Masuk tu kan, duduk. Lepas kita luput. Kita baca gati situ. Subhanallah, subhanakallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tu gati dia situ. Tu mengaji bab hukum semula. Ya sabit itulah kalau kita tu mengaji bab fadilat saja, tak erti hukum ada jadi selerak. Kelebihan tu buat satu boleh 100 buah ni boleh 200 buah ni boleh 1000. Tu tak cara kau orang dah. Punah. Itu kan adab rusak habis. Jangan. Ya hukum tu kita nak kalau tahu hukum tu kan ada punah adab. Kalau tahu hukum yang tepat lagu ni, sunat lagu ni, jika adanya begini tu. Tu mengaji cakap hukum. Ada setengah tak peduli cakap hukum. Suka ngaji kelebihan saja. Tak boleh. Itu dia.
Cukup kita dulu nampaknya. Kemudian daripada itu maka akan berniat iktikaf. Cukuplah dulu. Panjang juga iktikaf tu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.